أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Tama-tama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita sampai petang ni. Mudah-mudahan Allah Taala menerima amalan puasa kita sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai kita berada habis bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sentiasa berdoa agar Allah terima amalan sepanjang Ramadan ni. Jangan duk berasa confident Allah Taala terima. Jangan ada perasaan puas hati. Jangan berasa ada perasaan puas hati. Salah satu dia iaitu berpuas hati dengan amalan yang kita buat. Kita ambil contoh sifat ataupun akhlak salafus salih yang mana mereka akan berdoa sepanjang 6 bulan. Walaupun dah habis Ramadan, 6 bulan mereka berdoa agar Allah terima amalan mereka sepanjang bulan Ramadan tu. Ni kita dah lepas lebih kurang 16 hari. Duk ada second half. First half dah habis. Second half. Jangan jadi serupa Manchester United. Jadi dah seperti mana Liverpool. Marah tim mereka. Kan, yang tu. Jangan dia jadi serupa kapten mereka Harry Maguire. Duk salah merata. Tungging langgang habis tim. Jadilah seperti Sadio Mane dan juga Salah sentiasa berusaha keras untuk memenangkan tim mereka. Kita jadi serupa mereka no. Baik tuan-tuan, baik. Yang saya muliakan tuan imam kita, Ustaz Syarul kita, muslimin muslimat, tuan-tuan guru, alim ulama yang dirahmati oleh Allah, dan tidak lupa juga kepada rakan media adik Nal dan juga adik Zairul daripada Kalam Ilmu dan juga penuntut ilmu kita. Tuan-tuan boleh subscribe channel mereka Kalam Ilmu Studio dengan penuntut ilmu. Betul ke penuntut ilmu kan? Baik tuan-tuan, InsyaAllah kita ambil lebih kurang setengah jam. Betul? Tak lama tuan-tuan duduk tak sabar nak bawa balik bubuk lambuk kan? Tak sabar nak balik bubuk lambuk dah tu. Kok mana pun saya 2 bungkus ya. Anak ramai. Baik, hari ni kita cuti bersempena nuzul Al-Quran. Bila makna kata nuzul Al-Quran, kita memperingati tentang hari penurunan Al-Quran. Cumanya saya selalu pesan kepada diri saya dan berpesan kepada semua muslimin muslimat sekalian, tak perlulah berbalah berkenaan dengan tarikh nuzul. Tak perlu bergaduh tentang tarikh nuzul Al-Quran. Memang tarikh nuzul Al-Quran itu terdapat khilaf pada dia. Yang disambut di Malaysia ni berada pada tarikh ataupun ambil tarikh 17 Ramadan.
Dalil dia berasalkan ataupun diambil daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-41, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Itu dalil dia. Hari Al-Quran iaitu hari pertembungan dua puak, dua kumpulan, iaitu peperangan Badar. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita duk sambut nuzul Al-Quran, kita mesti sambut ataupun peringat sekali cerita perang Badar. Betul tak? Sebab di Malaysia ambil 17 Ramadan itu berdasarkan itu. Clear no? Adapun tarikh-tarikh yang lain iaitu yang paling masyhur iaitu 24 Ramadan. 24 Ramadan. Baik yang tu. Jadi tak perlu berbalah berkenaan dengan tarikh. Kan? Cumanya kita belajar betapa untungnya Allah turunkan Quran kepada kita. Sebab satu-satunya mukjizat Nabi yang kekal diguna pakai sampailah ni. Satu-satunya kitab yang mana mesra pembaca. Clear? Mesra pembaca. Satu-satunya kitab orang mahir dapat pahala, orang tak mahir pun dapat pahala. Nabi kata al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran bukan setakat baca, dia beramal pula dengan apa yang Quran sebut. Di akhirat sana nanti ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama dengan para malaikat yang penuh kemuliaan. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Cemburu tuan-tuan. Orang yang tak baca Quran, tak mau belajar Quran, tak apa pandai, dia pun cemburu dekat orang yang pandai di akhirat sana nanti. Sebab pangkat darjat orang yang mahir Quran, beramal dengan Quran tu jauh beza dengan mereka. Duduk dengan malaikat tuan-tuan. Tapi Allah tak, Nabi sebut bukan kata tak pandai buat bodoh terus tak. Hak usaha tapi bacaan tetap duk taktih. Wa yatatattak, Nabi kata. Yang baca secara tak syaqul lahu ajran. Allah bagi juga kepada mereka dua pahala. Satu pahala sebab effort mereka nak baca. Usaha mereka nak baca tu. Satu lagi pahala atas pembacaan mereka. Walaupun baca taktih ni tuan-tuan. Ya si wal Qur'anil Hakim. Baca tak lancar, baca merangkak-rangkak, Allah terima tuan-tuan. Allah bagi pahala lagi kat atas. Itu bagi orang yang tak lancar. Kita hak lancar, jangan sengaja bagi tak lancar. Dia kata, oh, yang lancar dapat duduk dengan malaikat je. Hak tak lancar boleh dua pahala. Baik baca tak lancar, jangan, dosa. Sengaja baca tak lancar untuk nak bagi dapat pahala, dosa. Sebab tu tak ada kitab yang lebih mulia berbanding kitab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengoklah bagaimana perununan kitab Al-Quran itu sendiri. Allah muliakan daripada Allah turun di Lauh Mahfuz, tidak. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Quran letak di Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz pi letak di Baitul Izzah. Malaikat Jibril ambil bawa turun kat Nabi. Pada malam malam nuzul Quran itu di Gua Hira, 6 km daripada Mekah. Waktu tu Nabi umur lebih kurang 40 ke 41 tahun, lebih kurang. Ayat yang pertama dikatakan turun, kaul, pandangan yang paling kuat tak lain tak bukan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat 1 dan sampai ayat 5. Itu ayat yang ataupun kaul yang paling kuat. Ayat yang pertama turun. Ada juga pandangan yang mengatakan ayat yang pertama turun daripada surah Mudaththir. Dan satu-satunya surah yang turun lengkap, gedebuk turun lengkap, surah Mudaththir. Ada pandangan juga diambil daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu ayat yang pertama turun iaitu surah Al-Fatihah. Alham kita duk baca tu. Tapi pandangan yang paling kuat diterima oleh majoriti ulama tak lain tak bukan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Clear? Tuan-tuan, dan ayat yang terakhir turun yang kita duk dengar apa dah? Al-yawma akmaltu lakum, tidak?
Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Baik, itu sebahagian pandangan ada. Tapi pandangan yang paling kuat tak lain tak bukan, iaitu surah Al-Baqarah ayat 281. Surah Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ila al-akhir al-ayah. Dikatakan ayat tu turun lepas 9 hari pada ayat tu Nabi wafat. Tu ayat terakhir. Cuma dia tak usah duk balah. Ayat hak mula ke ayat penghabis kan. Jangan, orang kita ni suka balah benda kecil-kecil. Kan benda khilafiyah, benda cabang, benda furuk. Apa isu panas apa pasal talqin, tazkirah, tak usah duk gaduh lah. Kan, buat talqin buat, tak ada masalah. Nak buat tazkirah pun buat, tak ada masalah. Masing-masing ada dia punya sandaran, masing-masing dia punya hujah. Tak perlu balah. Kan ulama dah sepakat lama dah, kita lah ni duk jadi ulama mujtahid baru pula. Kan, kita pula nak pergi ganti tempat Imam Syafi'i, Imam Hanbali apa semua. Kan, mengaji ikut Google je pun. Kan, tak ikut Google lah, hati-hati yang tu, tak perlu balah. Jadi sama juga tak perlu berbalah, cumanya sekadar ambil ilmu, falyatafaddal, dipersilakan. Dan penurunan Al-Quran itu mengambil masa lebih kurang tempoh 23 tahun. Kenapa 23 tahun? Pasal apa tak turun gedebuk seperti kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa? Kenapa tak seperti kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, wa ataina Dauda zabura? Pasal apa tak turun gedebuk seperti mana kitab Zabur dan Taurat kepada Nabi Musa, dan Taurat Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud? Pasal apa tak turun gedebuk? Quran ni dia lain. Ayat Quran itu yang pertama, kenapa Quran diturunkan secara beransur-ansur? Sebab dia turun ikut peristiwa. Dia ikut peristiwa. Yang kedua, diturunkan Quran itu beransur-ansur sebab nak bagi mudah faham. Nak bagi mudah laksana. Turun dulu ayat pasal kata ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Dia bak, wahai orang yang beriman, jangan hampa hampiri semayang kalau hampa mabuk. Nak turun dah pasal pengharaman arak, tapi tak turun haram lagi. Bagi tahu dulu. Nak semayang jangan mabuk nah. So waktu tu umat Islam ketika tu kalau nak semayang depa pastikan depa tak minum arak waktu tu supaya depa tak mabuk. Jadi turun ayat pasal arak itu haram. Ikut peristiwa, ikut dia punya, nak bagi mudah dilaksanakan. Clear tuan-tuan yang tu. Dan juga mudah untuk menghafal. Tuan-tuan lah ni kita mudah lah kitab kita. Kan Quran kita ni mudah banyak. Ada color lagi. Kan color pink kena panjang, kalau oren pun panjang, kalau warna hijau dengung, kalau warna biru qalqalah ataupun tebal pun ada situ, warna kelabu tak payah baca. Tu tuan-tuan kalau buka kitab mushaf muajam dan sebagainya, depa ada color-color. Mudah. Quran waktu zaman Nabi depa tak bukukan lagi. Dibukukan waktu zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu pun cabaran tuan-tuan. Ketika mana waktu Nabi wafat, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berlaku satu peperangan, mati syahid lebih kurang 70 orang geng yang hafal kaki Quran ni, hafal Quran. Geng kaki hafal Quran. Kita panggil hafiz ataupun hufaz. Mati syahid 70 orang. Sayyidina Abu Bakar tak rasa apa, tapi Sayyidina Umar Al-Khattab, bukan Sayyidina Abu Bakar tak rasa apa, cuma tak berasa nak buat. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia rasa something wrong somewhere dia. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia kata, jom kita kumpul Quran, takut Quran hilang. Geng-geng yang hafal Quran mati syahid habis. Sayyidina Abu Bakar kata, tak boleh buat. Kalau nak buat itu bid'ah. Kalau bid'ah ditolak tuan-tuan, salah satu bid'ah kita dia tu Quran. Zaman Nabi bukan ada Quran seperti dibukukan ni. Tapi tidak ada masalah, bukannya semua bid'ah itu ditolak, bukannya semua benda baharu itu ditolak. Kan yang tu. Jadi Sayyidina Umar kata risau, kena juga buat. Panggillah geng-geng hak saki baki menghafal Quran,
kutip habis atas pelepah tamar, atas daun-daun kering kat batu-batu, kutip tulis balik. Tulis balik, kumpul dalam suhuf lembaran. Sayyidina Umar simpan di rumah dia. Wafat Sayyidina Umar, sebelum wafat tu dia simpan di rumah anak dia. Wafat kedua-dua Khulafa' Ar-Rasyidin tu, mai zaman Sayyidina Osman bin Affan, pi jumpa, kata apa? Hampa pi ambil balik lembaran Quran yang ditulis di rumah anak Sayyidina Umar. Maka pi ambil, maka Sayyidina Osman pi panggil orang yang bertanggungjawab sampai lah ni, kita kena kenang jasa dia. Orang yang bertanggungjawab menulis, mengikut surah. Dulu tuan-tuan, Quran berselerak. Surah berselerak. Ayat pun tak betul. Bukan ayat tak betul, ayat tu maksud dia ceramuk. Ada tapi tak masuk dalam surah dia betul-betul lagi. Susunan surah pun tak komplit lagi. Tapi dipanggil otai, Quran. Orang yang bertanggungjawab, tuan-tuan, dan kita beruntunglah. Kan, dengan antara jasa beliau, dia dapat susun dan juga bagi kemah Quran, turutan Quran itu, iaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia punya jasa. Waktu Sayyidina Osman minta kat dia, kata apa? Ish ya Amirul Mukminin, kalau kau bagi aku gunung untuk diubah, itu lebih mudah. Susah, tuan-tuan. Kan, tapi dia terima juga. Dia fikir apa? Nanti takut masa ke depan tak ada orang nak baca Quran. Syukur, tuan-tuan, lah ni kita senang banyak. Penulisan Quran dimurnikan beberapa kali. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Asal penulisan hanya ada garis saja tu. Sopa cacing tu. Sopa cacing. Cacing bukan cacing. Orang Penang dia suka buang G. Sebab G tu negeri Terengganu balah. Kan? G kita Terengganu balah. Cacing duk cacing. Cacing. Sopa cacing. Lepas tu dimurnikan lagi. Murni yang pertama lagu mana? Baris atas titik atas. Baris bawah titik bawah. Baris depan titik depan. Tuan-tuan boleh bayang. Huruf ta, baris atas. Hanya titik saja. Kita nak macam, ta ke tha ni? Sebab baris waktu tu bukan fathah macam kita garis tu. Dia titik je. Noktah saja. Dimurnikan. Tu pun, tuan-tuan, waktu hak lagu tu pun, tuan-tuan, setiap hari ada saja sahabat yang khatam Quran. Subhanallah. Allah bagi kita zaman ni, hidup zaman ni, dengan kemudahan, dengan teknologi dan sebagainya, kemudahan alat tulis seperti mana mushaf sekarang, nak tengok rajin baca ataupun tak rajin baca. Adakah menggunakan alasan susah nak baca? Dimurnikan beberapa kali sampailah baris hal ni kita duk pakai. Subhanallah. Mudah banyak, tuan-tuan. Mudah banyak. Tu hikmah bila Quran itu diturunkan secara berperingkat, beransur-ansur. Jadi sahabat mudah hafal. Jadi mudah bentang kepada Allah SWT waktu pengumpulan Al-Quran itu sendiri. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita berkenaan dengan nuzul Al-Quran ni, dia merupakan satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kekal, relevan sepanjang zaman. Rujukan kita dan habaq siap, jangan sebut, jangan kata hukum dalam Quran itu tidak relevan. Clear? Contohlah, bila dah moden ni, dia kadang-kadang dia rasa macam hukum Allah Ta'ala tu kuno. Takkan mencuri nak kena potong tangan. Takkan zina nak kena sebat. Nampak? Tak relevan lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang buat turun Quran? Allah. Kita ni hidup daripada siapa? Allah. Siapa yang bagi hidup? Allah. Semua dalam ilmu Allah. Dia tahu buruk kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu kelebihan kita. Tiba-tiba kita, makhluk Allah, komplain hukum dalam kalam Allah. Sebab tu jangan ada lagu tu. Dan hebatnya Quran ni, satu-satunya best friend. Cerita best friend lah. Yang akan teman kita sejak masuk kubur
atas dunia tu sudah kata lah, memang Quran itu syifa, penyelamat. Sebab tu tuan-tuan, masuk hantu orang duk ambil Panadol tak? Tak kan? Kalau anak tuan-tuan ke sampuk hantu ke, bini sampuk hantu ke, siapa-siapa sampuk hantu memang tengah malam duk jerit lolong, tuan-tuan bagi Panadol lah ke? Tak kan? Tuan-tuan buat apa? Baca Quran kan? Tidak. Kita baca Quran. Anak nak masuk periksa, kita buat apa? Baca Yasin ni, betul tak? Kita kembali yakin kita dengan ayat Quran tu syifa, betul? Penerang. Hudan. Memberi hidayah, betul? Kita yakin. Tak ada orang hantu, bini dia kena sampuk dengan hantu pasal malam bazar Ramadan. Contohlah, balik-balik bini duduk melong, mutabak ceruk tokun, mutabak ceruk tokun. Contoh tersebut tak habis-habis. Masuk maghrib pun duduk sebut sampai ke Isyak. Nak pergi tarawih susah. Laki dia tak bagi Panadol. Laki dia baca Quran kat dia. Nak cerita abang tuan-tuan, Quran atas muka bumi jangan saya kata lah. Dia punya ikut kita sejak masuk dalam kubur. Betul? Tuan-tuan kena faham, sifat kubur tu menutup. Sifat kubur itu menutup. Tanah kubur memeluk kita. Confirm semua kena, takkan seorang terlepas. Tak ada seorang terlepas, termasuk hak bercakap ni. Nabi kata kubur itu sifat dia memeluk. Tidak akan ada seorang pun yang akan terlepas daripada pelukan kubur. Cuma pelukan itu bergantung kepada apa yang kita amal waktu atas muka bumi. Nabi kata kalaulah pelukan itu akan terlepas, mestilah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu akan terlepas daripada pelukan kubur. Sa'ad bin Mu'az pun kena pelukan kubur. Sedangkan dia mati syahid, tuan-tuan. 70,000 malaikat, sab'una alf minal malaikah. 70,000 malaikat mai mandikan jenazah dia. Bergegar arasy Allah waktu dia mati syahid tu, tuan-tuan. Sahabat Nabi yang berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Nak menikah dah pun, tuan-tuan. Sanggup tak pergi menikah sebab perang. Duit pernikahan yang dikutip digunakan untuk beli alat perang. Subhanallah, Masya Allah. Tu pun dia kena pelukan kubur. Cumanya pelukan kubur itu pelukan mesra. Pelukan perkenalan. Kubur kata apa? Hang daripada tanah, hang kembali asal kepada tanah. Sa'ad bin Mu'az pun kena, tuan-tuan. Wal'iyazubillah. Takut macam mana pelukan kubur terhadap kita nanti. Sebab tu bila pergi kat kubur jangan gelak. Nabi larang. Masuk kubur jangan gelak. Kan wadhahika fil maqabir, antara benda yang Allah Taala marah, innallaha kariha lakum, Allah benci. Bergelak ketawa atas kubur. Sebab apa? Kubur atas nampak tenang, bawah belum tentu tenang. Atas kita boleh hias dengan batu mozaik bagi cantik, kita boleh bubuk rumput kapet, kita boleh tempah batu nisan daripada Sweden, Germany apa semua. Tenang atas, bawah belum tentu tenang. Bubuh batu nisan bodoh je orang kata. Kayu bodoh mana dia cucuk. Tuan-tuan, nampak buruk belum tentu bawah buruk. Nampak tak? Hidupan kita di bawah bukan bergantung pada hebatnya kubur kita. Bukan cantiknya kubur kita, tak. Bergantung pada amalan kita. Dan salah satu kawan baik yang akan temani kita iaitu Al-Quranul Karim. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hampa baca Quran, Quran mai sendiri kat hampa bagi syafaat. Tak payah lama, tuan-tuan. Simpan hari ni, simpan orang habis balik talqin. Oh, lah ni bukan talqin, tazkirah. Balik daripada tazkirah, saya tetap juga guna perkataan talqin lah. Balik daripada talqin, tak cakap banyak, malaikat mai, tuan-tuan. Kubur katuk turis. Waktu kubur nak katuk, malaikat duk mai, satu yang akan teman mai tolong kita, Quranul Karim. Sebab tu, tuan-tuan, Quran ni kena baca setiap hari. Kalau boleh sehari baca 1 juz, kalau boleh. Kalau tak mampu baca 1 juz, baca setengah juzuk sehari. Sehari setengah juzuk. Kalau tak mampu sehari setengah juzuk, bacalah sehari selai. Kalau tak mampu juga sehari selai, bacalah sehari semuka. Cubalah baca.
Kalau tak mampu juga sehari semuka, sehari luangkan masa bacalah satu ayat. Sehari satu ayat je, minta satu ayat je tuan-tuan. Kita ada 6,236 ayat. Minta satu ayat je kalau habis tak mampu sangat. Kalau tak mampu juga tuan-tuan, angkat tangan doa pada Allah. Ya Allah, berapa banyakkah dosaku sampai aku tak boleh nak baca Quran walaupun satu ayat sehari. Tuan-tuan, kalau sehari tak boleh satu ayat, angkat tangan berdoa pada Allah. Minta pada Allah, tanya Allah balik. Ya Allah, jahat sangat, apa jahat sangat aku ni? Apa dosa banyak sangat aku ni sampai sehari satu ayat pun aku tak boleh baca. Cek balik tuan-tuan. Antara hati kelam, kita duk tengok apa Nasir Billah Khan, bila hati dah gelap. Tak payah tengok cerita Nasir Billah Khan tuan-tuan, cek balik diri. Antara faktor atau antara nak kesan hati kelam, banyak dosa, tengok berapa banyak kita mampu baca Quran. Ataupun berapa lama kita boleh baca Quran. Berapa lama kita boleh spend masa. Kita nampak simple benda tu tuan-tuan. Kadang-kadang pernah sehari kita tak baca Quran pun pernah. Sungguh tuan-tuan. Kita nampak benda tu biasa kan. Tuan-tuan mesti pernah mengalami situasi ni. Sehari tu berlalu tanpa baca Quran. Pernah tak? Cek balik ya. Kalau ada pernah berlaku dalam hidup kita, sehari tak pernah sentuh ayat Quran. Hak dalam semayang jangan kira. Hak dalam semayang tu jangan kira. Itu rukun. Hak luar. Kalau dalam sehari pernah dalam kehidupan kita, sehari tak pernah baca ayat Quran, bermaksud something wrong somewhere dalam hati kita. Sebab tu Quran, tuan-tuan, nak cerita Quran, jangan tunggu waktu masa luang. Jangan tunggu waktu luang, masa waktu free. Tapi freekan masa kamu untuk baca Quran. Mudah faham lagu tu? Jangan tunggu waktu free baru baca Quran. Tapi freekan masa kamu untuk membaca Quran. Sebelum penutup, saya pesan kepada diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian, kita buat ni bukan untuk orang lain. Bukan untuk orang lain. Saya sebut ni bukan untuk orang lain. Saya sebut ni untuk diri saya dan diri kita sendiri. Hang nak senang dalam kubur, hang nak masuk syurga, hang buat cara betul-betul waktu hang hidup. Tapi kalau hang berasa, hang confident, syurga boleh kat hang dah. Hang berasa azab kubur takkan dapat dah, lapang siap-siap, terpulang kepada hang nak buat apa pun. Cumanya kita yakin Nabi kata hang baca Quran, Quran bantu hang. Sejak hang masuk dalam kubur lagi, Quran akan bantu hang. Dan yang mana kita beriman, kubur itu destinasi wajib bagi setiap orang. Takkan ada seorang pun terlepas daripada alam kubur. Mudah-mudahan sambutan nuzul Quran kita duk sambut setiap tahun tuan-tuan, menjadikan kita lebih bersemangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan kemuliaan Al-Quran. Allah merahmati kita dengan rahmat Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya berhenti dekat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat. Rajin-rajinlah baca Quran. Kita berada pada bulan turunnya Al-Quran. Kita berada pada bulan satu huruf Allah bayar sekurang-kurangnya 100 ganjaran. Bulan biasa satu huruf 10. Di dalam bulan Ramadan paling kurang satu huruf 100 Allah Ta'ala bayar kita. Yasin 2 je. Boleh 200 tu paling kurang. Boleh dilipat kali gandakan hingga 70 kali ganda lagi. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi jangan jadi orang yang rugi waktu di dalam bulan Ramadan, iaitu lepaskan hari tanpa membaca Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Kita akan tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an
Allahumma akrimna bi karamatil Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan rahmat Quran itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, ya Allah. Jadikanlah Al-Quran itu syafaat yang akan membantu kami di kubur dan di alam akhirat sana nanti, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami semua jalan yang benar. Yang benar itu benar. Kurniakan kepada kami agar kami semua melalui jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang dosa itu dosa. Lindungilah kami, lindungilah kami, lindungilah kami daripada melalui jalan yang salah dan berdosa itu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan seluruh kebaikan atas muka bumi ini kepada kami. Kurniakan seluruh kebaikan di akhirat sana nanti kepada kami. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Lindungilah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah. Kami mohon redha-Mu, ya Allah. Kami mohon syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada sesaan api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terimalah doa kami. Terimalah i'tikaf kami. Terimalah pembacaan kami. Terimalah sedekah yang kami lakukan setiap hari, ya Allah. Jadikanlah sedekah yang kami lakukan sedekatun jariyah, pahala yang terus mengalir walaupun kami telah meninggalkan dunia ini, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dan silap, terkesak bahasa, tercuri masa yang lebih, minta maaf untuk tuan-tuan kelemahan saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.